A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan sambung pelajaran kita mengenai bab tamyiz. Muka surat 380. An-Naw'u Samina Asyara. Naw' yang ke-18 At-Tamyiz, iaitu tamyiz. Wa fihi salasu masailah. Dan padanya ada 3 masalah. Mas'alatul ula. Berikan ta'rif tamyiz dan sebutkan contoh-contoh yang menunjukkan kepadanya. Okey, ta'rif tamyiz apa? At-tamyizu huwa al-ismul mansubu alladhi yuskaru li bayani zawati awin nasabi. Dia adalah isim yang dinasabkan. Maksudnya dia berada pada hukum mansub. Tamyiz ni hukum dia mansub. Alladhi yuskaru li bayani zawat, yang mana dia disebutkan untuk menerangkan zat-zat isim. Maksudnya zat diri isim tu. Zat isim maknanya diri isim tersebut. Zaidun kan. So nak menerangkan tentang zat Zaid. Awin nasabi ataupun nisbah. Awin nisabi. Nisabun jamak kepada nisbatun. Maksudnya apa? Nisbah kepada si Zaid. Okey, nisbah kepada si Zaid. Yang pertama zat Zaid tu. Yang kedua nisbah kepada si Zaid. Okey, kita contoh dia. Contoh yang pertama, tasabbaba Zaidun arqan. Telah mencurahi oleh Zaid dari segi arqan, peluh. So, arqan, dia menerangkan arqan itu adalah tamyiz. Dia adalah tamyiz. So, dia datang untuk menerangkan bagi zat si Zaid. So, bila cakap mencurahi oleh Zaid, mencurahi apa? So, dia datangkan tamyiz. Menerangkan bagi zat si Zaid tu. Rupanya mencurahkan peluh berjejeran kan. Peluh mencurahi. Okey. So, arqan ni dia tamyiz, dia datang dalam bentuk nakirah. Okey. Sebab memang tamyiz syarat dia nakirah. Kemudian tamyiz ni juga dia adalah suatu yang fudlah. Fudlah maksudnya adalah suatu tambahan di dalam juzuk jumlah. Dia tidak pentinglah, bukan suatu yang umdah. Dia suatu yang fudlah, lebihan. Macam hal pun fudlah juga, lebihan. Okey, contoh yang kedua. Ghurisat al-ardu syajaran. Telah ditanam akan tanah itu, ditanam apa? Dari segi syajaran, pokok-pokok. Menerangkan bagi Zaid al-ardu. So, syajarah adalah tamyiz bagi al-ardu. Okay. Satu lagi pasal tamyiz ni, tamyiz ni dia datang dalam bentuk nakirah kan? Okey. Dia datang dalam bentuk nakirah, kemudian dia masuk, kemudian dia ada sesuatu yang fudlah dan jumlah. Dia tak datang dalam bentuk had, dia tak datang dalam bentuk ma'rifah bi alif lam. Tak datang. Okey. So, terjemahan dia yang kita pakai sekarang ni ialah dari segi. Sebenarnya tamyiz ni boleh terjemah lah. Kalau kena nak terjemah tu dari segi, kita akan terjemah dari segi. Tapi kalau tamyiz ni kita tak terjemahkan dari segi pun tak ada masalah. So, contoh yang ketiga, Zaidun aksaru min Bakrin hajzan. Zaid itu lebih daripada Amar. Lebih dari segi apa? Lebih dari segi hifzan, hafalan. Contoh yang keempat, ishtaraitu salasina kitaban. Ini biasa kita dengar tamyiz. Aku telah membeli akan 30 apa? 30 dari segi jenis buku. Okay. At-tawdihu, penerangan. Iza ni itulah. Penerangan ni macam biasalah, macam sama yang saya terang tadi. Kemudian tengok muka sebelah. Muka 381 tu al-mas'alatu tsaniyah. Okey, so sebelum tu atas sikit pada masalah al-mas'alatu tsaniyah tu dia cakap kan wa yu'rabu fi jami'il amsilah tamyizan mansuban bil fathati zahirah. So tamyiz ni hukum dia masuk. Dia dinasabkan dengan fathah zahirah pada atas. Pada atas yang zahir.
Al-mas'alatu tsaniyah, ma syurutut tamyiz? Masalah yang kedua, apa dia syarat-syarat tamyiz? Yushtaratu fit tamyizi syartani. Disyaratkan pada tamyiz itu akan dua syarat. Asyaratul awalu an yakuna nakiratan. Mesti datang dalam bentuk nakirah. Seperti mana hal. Hal itu dalam bentuk nakirah. Asyaratul tsani an yakuna ba'da tamamil jumlah. Dia mesti datang selepas sempurna jumlah. Macam hal juga. Hal dia akan datang selepas sempurna jumlah. Baru hal datang. Macam tu juga ada tamyiz. Tamyiz dia akan datang setelah sempurnanya jumlah. Sebab itulah dia namakan lebihan dalam jumlah. Dia tak penting dalam jumlah. Bukan sesuatu yang mudah. Kalau tak ada dia tak ada masalah. Okey. Al-mas'alatu salisah. Masalah yang ketiga. At-tamyizu kismani. So tamyiz ni ada dua bahagian. Wadih dhalika ma'a zikri amsilatin ala ma taqulu yanqasimu at-tamyizu kismani. Itu bahagi tamyiz itu kepada dua bahagian. Al-qismul awalu tamyizu zatin. Bahagian yang pertama adalah tamyiz zat. Apa tamyiz zat ni? Yuzkaru li bayani ibhamin fi ismin qablahu. Dia disebutkan, tamyiz ni disebutkan untuk, function dia untuk menerangkan bayani ibham. Menerangkan bagi sesuatu yang sama-sama. Fi ismin qablahu. Pada isim sebelumnya. Maksudnya isim sebelum dia tu sama-sama. Contoh macam tasabbaba Zaidun kan, telah mencurah-curah oleh Zaid. Mencurah-curah dari segi apa? So sama-sama kan. So tamyiz datang dari segi peluh. Wa yakunu ba'dal adad. Dia ada empat kat sini. Dan dia akan jadi selepas bilangan. Maksudnya aku telah membeli 20. Contoh, 20 apa? Kan sama-sama tu. Itu kalau bilangan lah. Okey. Au ba'dal maqadiri. Ataupun selepas benda-benda yang berupa kadar. Kadar apa? Minal mauzunati. Min tu min bayaniyah. Berupa sesuatu timbangan. Contoh macam aku beli akan 2 kilo. Timbangan. 2 kilo apa? 2 kilo dari segi tepung. Awil makilati. Ataupun sesuatu yang menjadi sukatan. Aku membeli 2 liter. 2 liter sukatan. 2 liter apa? 2 liter minyak. Dari segi minyak. Awil masahati. Ataupun sesuatu yang diukur jaraknya. Aku telah berjalan 20 kilometer. 20 kilometer dari segi apa? Dari segi jarak atau dari segi perjalanan. Atau dari segi aku telah berjalan 20 kilo dari segi perjalanan. Contohlah kan. Okey. Kita contoh dia. Misal awal, contoh yang pertama. Contoh yang pertama, qauluhu ta'ala fanfajarat min husnata asyarata ainan. Maka terbit daripadanya isnata asyarata 12. 12 apa? Ainan, datangkan tamyiz dari segi mata air. Pancar 12 mata air. Contoh yang kedua, qauluhu ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Sungguhnya aku melihat akan 11 kawkaban, bintang. 11 dari segi apa? 11 dari segi bintang. Contoh yang ketiga, ishtaraitu kilu qamhan. Okey, contoh yang pertama, contoh yang kedua tu dia menerangkan apa? Dia menerangkan bilangan. Betul tak? Menerangkan bilangan. Selepas bilangan ada tamyiz. Okay. Contoh yang ketiga, contoh yang pertama dan contoh kedua lah. Okey, tengok nombor kan, ada nombor kan untuk bilangan tu kan. So lepas bilangan tu ada tamyiz. Okey, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, ishtaraitu kilu qamhan. Aku membeli akan berapa kilo? Berapa kilo dari segi gandum. Ini untuk sesuatu benda yang ditimbang. Contoh yang keempat, tasaddaqtu bisa'in sya'iran. Aku telah bersedekah dengan satu gantang dari segi barli syair. Ini untuk satu benda yang disukat lah, disukat tepung ni sukat. Sok satu gantang tu disukat lah, tu gantang disukat. Tak kira timbang, dia kira sukat. Contoh yang kelima, auqaftu kiratan abdan. Aku telah mewakafkan akan satu kirat tanah. Ukuran satu kirat. Satu kirat ni
Itu kira ni ikut timbangan dulu lah kalau kita eka lah. So kalau kau tengok semua ni warna merah ni semua ni adalah tamyiz tamyiz. Kemudian dia adalah tamyizat. Sebab apa? Dia menerangkan isim sebelumnya. Tak kira lah isim tu dari segi bilangan ke ataupun timbangan ke atau sukatan ke atau diukur jarak jarak. Okey. Kita masuk sebelah surat 382 faidatun. Faidatun masih lagi dalam bahagian yang pertama tamyizat Lepas yang atas tu kamu boleh baca lah. Sama je macam Ustaz terang. Faidatun mata ya'ti at-tamyizu mansuban ba'dal a'dad. Bila datang di tamyiz dalam keadaan mansub selepas adat bilangan-bilangan. Kan biasanya lepas adat indi ahada asyara dirhaman ataupun indi kofizani burran ataupun isnata asyarata ainan ahada asyara kaukaban. So biasanya tamyiz tu masukkan. Okey. Sekarang ni ada tak tamyiz tetapi dia majrur. So dia nak cakap sini ya. Dia nak cakap bila tamyiz datang selepas bilangan tu, lepas bilangan tamyiz tu masuk. Bila? Ya'ti tamyizu mansuban ba'dal a'dadi fi halain. Akan datang tamyiz dalam keadaan masuk selepas bilangan-bilangan itu pada dua tempat. Al-halul ula, tempat yang pertama, ba'dal a'dadil murakkabati. Selepas isim bilangan yang murakkab. Maksudnya murakkab itu pada dua kalimah. Ahada asyara, isna asyara. 11 sampai 19 itu bilangan yang murakkab. Itu pada dua kalimah. Ai min ahada asyara ila tis'ata asyara. Daripada nombor 11 sampai 19. Contoh, ishtaraitu ahada asyara kitaban. Aku telah membeli 11 dari segi kitab. Contoh yang kedua, ishtaraitu tis'ata asyara kitaban. Aku telah membeli 19 buah kitab dari segi kitab. So, ahada asyara hingga dengan tis'ata asyara dia adalah isim a'dad, bilangan yang murakkab. Sebab semua bilangan murakkab tu hanya ada pada 11 hingga 19 saja. Itu isim yang murakkab. Bilangan yang murakkab. Okey. So, tamyiz selepas ni dalam keadaan mansub. Okey, al-hal tsaniyah, keadaan yang kedua. Ba'dal 20 wa akhawatiha. Tamyiz tu akan datang dalam keadaan mansub selepas ba'dal 20, selepas nombor 20 dan saudara-saudaranya. Maksud saudara-saudaranya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey, 100 tak. Contoh yang pertama, ishtaraitu 20 kitaban. Aku telah membeli 20 dari segi kitab, buku. Contoh yang kedua, ishtaraitu 90 kitaban. Aku telah membeli 90 dari segi kitab. Okey. So kitaban dan kitaban itu adalah tamyiz pada contoh pertama dan contoh kedua. Sebelumnya itu bilangan 20, 30, 20 dan 90. So 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ini adalah bilangan yang mana selepasnya itu datang tamyiz dalam keadaan mansub. Macam itu juga dengan ahada asyara ila tis'ata asyara. Dua halat ni je tamyiz datang dalam keadaan mansub. Okay. Amma fi ghairi hatainil halaini fa inna tamyiza ya'ti ba'daha majruran. Adapun pada selain daripada dua keadaan ini, maka semuanya tamyiz selepasnya akan datang dalam keadaan majrur, maksudnya baris bawah. Maksudnya daripada nombor-nombor ni 11 sampai 19, lepas tu 20, 30, 40, 50, 60 sampai 90, kalaulah ada bilangan, isim yang bilangan, a'dad bilangan, selepas ni tu tamyiz, tetapi dia dalam keadaan majrur. Okey, contoh, tengok contoh Ishtaraitu tis'ata kutubin. Aku telah membeli akan 9 buah kitab. Tis'ata kutubin. Pada ketika itu tak ada tamyiz tau. Dia akan jadi mudhaf ilaih kepada tis'ata. Okey. So nombor 9 kan 9. Contoh yang kedua, ahdaitu asyaratu aqlamin. Aku telah menghadiahkan akan 10 buah pen. Contoh yang ketiga, ishtaraitu mi'ata kitabin. Aku telah membeli 100 buah kitab. Contoh yang keempat, ishtaraitu alfa baqaratin. Aku telah membeli 1000 ekor lembu. Okey. Okey, itu bahagian pertama.
Seterusnya, al-qismus tsani, bahagian yang kedua. Tamyiz nisbatin, tamyiz dalam bentuk nisbah. So tamyiz bagi nisbah ni apa? Dia maksudnya tamyiz untuk nisbah kepada zat. Kita contoh dia. Yuskaru li bayani ibahamin fi nisbati jumlatin qablahu. Dia disebutkan, tamyiz ni dia isim yang disebutkan untuk menerangkan bagi sesuatu yang kesamaran pada nisbah bagi jumlah sebelum. Maksudnya sebelum tamyiz tu ada jumlah. Dia menerangkan bagi nisbah kepada jumlah tersebut. Okay, so dia pun ada dua bahagian. Wawan naw'ani an-naw'ul awwalu tamyizun muhawwalun anil fa'ili awil maf'ul bihi awil mubtada. Tamyiz yang muhawwal, maksudnya dia ditukarkan daripada fa'il ataupun maf'ul bihi atau mubtada. Maksudnya tamyiz tu sebenarnya dia fa'il, sebenarnya dia maf'ul bihi dan sebenarnya dia adalah mubtada. Kemudian ditukarkan menjadi tamyiz. Kita contoh ya. Qauluhu ta'ala washta'ala ar-ra'su syaiba. Washta'ala ar-ra'su syaiba, telah menjadi sibuk oleh kepala itu dari segi uban. So asalnya syaiba, sekarang ni syaiba dalam keadaan masuk sebab dia tamyiz kepada ar-ra'su, kepada kepala. So washta'ala ar-ra'su itu adalah jumlah. So dia menerangkan nisbah kepala itulah, nisbah kepala. Nisbah jumlah tu. Okay. So asalnya washta'ala syaibur ra'si, telah menjadi sibuk oleh uban baik kepala. Maksudnya uban tu banyaklah dekat kepala tu. Okay, so dibuangkan fa'il tu, syaibu tu diganti dengan ar-ra'su. Kemudian didatangkan selepasnya tamyiz syaiba. So asalnya washta'ala syaibu ra'si, telah menjadi sibuk oleh uban. Uban sibuk lah. Tadi macam tak kena kan ayat dia washta'ala ra'su, telah menjadi sibuk oleh kepala itu. So tak faham kan. Dia ibham lagi. Datang tamyiz syaiba. Contoh yang kedua, taba Muhammadun nafsan, telah baik oleh Muhammad dari segi nafsan, dirinya. Dirinya telah menjadi baik. Asalnya taba nafsu Muhammadin, telah menjadi baiklah diri bagi Muhammad. So dibuangkan fa'il, kemudian digantikan dengan isim selepas ini menjadi fa'il Muhammad, kemudian dikatakan tamyiz nafsan. So contoh yang pertama dan contoh yang kedua ni dia adalah muhawwal anil fa'il. Sebab apa? Tamyiz tu asalnya fa'il, kemudian ditukarkan menjadi tamyiz. Ini kalau korang tanya kenapa jadi macam ni kan? Ni kita panggil dia uslub, gaya bahasa, tafannun fil ibarah, bergaya bahasa dari segi ibarah percakapan ni. Contoh yang ketiga, qauluhu ta'ala wa fajjarnal arda uyunan. Kami telah terbitkan akan bumi, tanah dari segi uyunan, mata air. Daripada mata air kami timbulkan daripada tanah. So uyunan dia adalah tamyiz. Asalnya adalah maf'ul bih. So kami telah terbitkan akan mata air daripada tanah. Wa fajjarnal uyunal ardi. Kita terbitkan mata air daripada tanah. So maf'ul bih itu ditukarkan menjadi tamyiz. Kemudian letak belakang. Sebab tamyiz memang kat belakang, tak ada tamyiz kat depan. Asalnya wa fajjarna uyunal ardi. Sebab tu lah dia muhawwal anil maf'ul. Contoh yang keempat, ma ahsana Zaidan adaban. Tidak ada yang paling baik akan Zaid dari segi adab. Asalnya ma ahsana adaba Zaidin. Ma ahsana. Sorry. Ma ahsana ni dia isim ta'jub. Alangkah baiknya adab bagi Zaid. So asalnya ma ahsana adaba Zaidin. Adaban tu akan menjadi maf'ul bih. So ditukarkan adaban tu maf'ul bih tu menjadi tamyiz, diletak kat belakang. So tidak adalah angka baiknya akan Zaid itu dari segi adab. Contoh yang kelima, qauluhu ta'ala inna aktsaru minka malan. Sesungguhnya aku lebih banyak daripada engkau dari segi harta. So ini malan ni tamyiz. Asalnya apa? Malan ni adalah muhawwal anil mubtada. Sebab asalnya malan ni adalah mubtada. Takdir dia apa? Mali aktsaru minka. Hartaku itu adalah lebih banyak.
So dibuang mubtada itu, kemudian ditukarkan dia menjadi tamyiz duduk belakang sekali. Contoh yang keenam, Zaidun afdalu minka khuluqan. Bermula Zaid itu lebih utama daripada kamu dari segi khuluqan, akhlak-akhlak. Lebih baiklah maksudnya. So ini khuluqan ni tamyiz, dia adalah muhawwal an mubtada. Takdir dia khuluqu Zaidin afdalu minka. Akhlak bagi Zaid itu adalah lebih baik daripada kamu. So dibuang mubtada itu dan dijadikan sebagai tamyiz. Dia tak datang sekali. Asalnya kat depan. Okay. So itu dua. Dua bahagian bagi kismusain. Tamyiz nisbah. Okay. Tengok sebelah. Surat 384. Bawah sekali tu. Itu yang atas tu contoh-contoh yang macam Ustaz terangkan tadi ya. Okey, 384 bawah sekali itu an-naw' as-sani tamyizun ghairu muhawwal. Dan adalah bahagian yang kedua daripada qismus sani. Kan, betul kan? Betul tak? An-naw' as-sani dia adalah bahagian yang kedua daripada qismus sani yang tamyiz nisbah. So ni naw' as-sani ni tamyizun ghairu muhawwalin. Tamyiz sama ada tidak ditukarkan daripada mana-mana pun. Apakah dia tamyiz ghairu muhawwal? Dia jaranglah datang. Wa ma dalla ala imtila wa huwa sama'iyyun wa laysa maqisan. Dia adalah isim yang menunjukkan kepada kepenuhan untuk memenuhkan sesuatu. Wa huwa sima'i, dan tamyiz ni kita berbentuk sima'i, dengar. Ayat ini kita dengar dan kita tahu bahawasanya itu adalah tamyiz. Cuma dia tamyiz tetapi dia ghairu muhawwal, tidak ditukarkan daripada mana-mana. Okey. Wa laysa maqisan, dan dia tak boleh dikias. Kataan tu saja. Memang kita dengar orang Arab cakap macam itulah. Contoh, misal imtala'a al-ina'u ma'an, telah menjadi penuh oleh bekas itu. Menjadi penuh dari segi apa? Ma'an, dan tamyiz, air. So, at-tawdihu, penerangan. At-tamyizu ma'an, tamyiz ma'an tu, so ma'an jadi tamyiz kan. Wa ghairu muhawwalin anil fa'il awil maf'ul awil mubtada. Dia tidak ditukarkan daripada fa'il atau maf'ul bi ataupun mubtada. Bal wa tarkibun wudi'a ibtida'an hakadha. Sebaliknya dia adalah satu tarkib yang diwadakkan pada permulaan macam ni. Okay. So memang perkataan ni dia kita dengar dia maknanya akan menjadi tamyiz. Sebab kalau imtala'a al-ina'u telah menjadi penuh oleh bekas itu, kalau kata ada fi'il, ada fa'il, kemudian selepas dia ma'an kita lazim maf'ul bi, tak kena tau. Telah memenuhi oleh bekas itu akan air, tak kena. So paling baik kita letak dia tamyiz. Imtala'al ina'u ma'an, telah memenuhi oleh bekas itu dari segi apa yang penuh. Dia menerangkan, ma'an ni akan menerangkan sesuatu yang sama pada perkataan sebelumnya, imtala'al ina'u. So penuh dari segi air. Dia tak boleh letak hal juga, sebab hal mesti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, itulah geng-geng tu lah kan. So ma'an ni kan isim jamik, isim sebab mati. Alright. Okay, seterusnya sebelah jadualan tawdihiyyun di tamyiz, jadual menerangkan bagi tamyiz. Sebab ni ta'rif dia isim mansub, kemudian i'rab dia, i'rab dia korang tengok dia tamyiz, dia dinasabkan dengan fathah zahirah aja. Okey. Kemudian kalaulah dia cakap lagi wa yakunu tamyizu mansuban ba'da adad murakkab wa ba'da al-20 wa akhwatiha. Tamyiz tu dia akan mansub selepas bilangan daripada 11 sampai 19 dan 20, 30, 40, 50, 60 sampai 90. Sampai 90. Adapun selain daripada bilangan-bilangan tu, maka dia akan menjadi majrur, bariba wa. Tetapi dia tetap menjadi tamyiz mudhaf ilaih. Okey, syaratnya. Tengok syarat. Yushtaratu fi tamyiz syartani, disyaratkan pada tamyiz tu dua syarat. Mestilah dia nakirah, kemudian dia datang selepas sempurna jumlah. Kemudian yang qasimut tamyizu qismain, tamyiz daripada dua bahagian. Tengok tu tamyiz pertama, qismul awal, tamyiz zaid. Qismul sani, tamyiz nisbah. Kemudian tamyiz nisbah pula daripada dua bahagian lagi.
Bahagian pertama tamyiz muhawwal anil fa'il al maf'ul al mubtada. Bahagian kedua tamyiz ghairu muhawwal wa huwa ma dalla ala intila wa huwa sama'i wa laysa maqisan. Memang dia menunjukkan kepada tamyiz yang menunjukkan kepada perkataan intala'a. Intala'a maksudnya memenuhi. Okay. Dia fi'il lazim. Sebab kalau intala'al ina'u, intala'a ni bab ifti'al dia fi'il lazim, memenuhi oleh bekas itu. So dia tak boleh ada maf'ul bih. Fi'il lazim ni tak boleh ada maf'ul bih. So paling sesuai kita letak selepas fi'il fa'il adalah tamyiz. Ijmali dan segi. Okay. Right. Itu saja untuk tamyiz. Next kita akan masuk bab istisna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.